Ustaz Haji Zahatan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita menyambung kepada tafsir kita menerusi ayat ke-14, 15, 16 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Rabb selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatiku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Allah merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Pada kuliah terdahulu kita telah bincangkan bagaimana dimasukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fastami' bima yuha, kemudian wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatiku. Maknanya ada setengah ulama yang mengatakan seperti yang tuan-tuan melihat dalam sahih tafsir Ibn Katsir. Bagi kita tuan-tuan, sahih tafsir Ibn Katsir ni hanya beberapa ratus ringgit saja boleh kita memahami kalam Allah. Kalau kita spend untuk beli telefon, Masya Allah. Kita beli tayar kereta pun, Masya Allah. Kita spend pada TV di rumah, Masya Allah. Pada stereo kita, Masya Allah. Tapi untuk orang kalam Allah ni, berkira kita. Macam mana Allah Ta'ala tak berkira kita kan, tuan-tuan? Cubalah memiliki sahih tafsir Ibn Katsir ni. Mudah-mudahan kita dah memahami kalam Allah. Dapat sama-sama kita mendalami yang dimaksudkan Allah SWT di situ. Ada yang mengatakan makna salatlah untuk mengingati aku ni. Mengatakan maknanya laksanakan salat itu dalam keadaan sedar, laksanakan dalam keadaan itu dalam keadaan khusyuk. Ada pula yang mengatakan bahawa salatlah kamu dalam keadaan khusyuk, ingat kepadaku. Maknanya di sini tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, memenuhi segala kriteria salat yang sempurna. Itu sebab ada sebuah hadis riwayat Anas dalam Musnad Imam Ahmad daripada Rasulullah SAW telah pun bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salat أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري." Jika salah seorang kamu tertidur sampai tertinggal mengerjakan salat atau lupa daripadanya, maka hendaklah dia melaksanakan salat itu bila diingat. Ini dimaksudkan aqimis salata li dzikri. Ingat kerjakan salat itu bila kamu sedar, kamu ingat. Sungguhnya Allah telah berfirman dalam firman-Nya menerusi surah Taha yang sedang kita bincangkan, aqimis salata li dzikri. Ini sebahagian daripada hadis. Dirikan salat untuk mengingatiku. Itu juga ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha fa kaffaratuha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Siapa yang tertidur sampai salatnya tertinggal atau dia terlupa untuk melaksanakan salat, maka kafara dendanya adalah melaksanakan salat itu bila diingat. Tiada kafara lain selain daripada itu. Kemudian Allah katakan, "Inna sa'ata atiyah." Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, pasti berlaku. Akadu fiha, aku merahsiakan. Satu riwayat daripada Dhahhak daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia membacanya dengan bacaan akadu fiha min nafsi. Ini juga bacaan Ubay bin Ka'ab, bahawa kalimah yang menunjukkan akadu fiha ni nyaris aku merahsiakan waktunya daripada diriku sendiri.
Jadi tuan-tuan, dan perkataan akadu ni merujuk kepada nyaris-nyaris supaya hari kiamat itu memang merupakan satu benda yang sangat confidential, sangat rahsia. Kiamat ni tak tersembunyi daripada Allah tuan-tuan, tapi ini satu usul bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan akadu ukhfiha maknanya seolah-olah merujuk kepada satu benda yang sangat rahsia dan tidak boleh diberitahu kepada sesiapa pun. Ali bin Abi Talha menuturkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku merahsiakan waktunya, aku tidak memberitahu kepada sesiapa pun, hanya aku sahaja yang tahu. Dulu surah Al-Araf pernah kita bincangkan, thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Kiamat ini sangat berat bagi makhluk yang berada di langit dan bumi. Tidak ada yang akan datang kepadamu, dia tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Jadi pengetahuan tentang kiamat ni satu benda yang sangat berat, yang memang disembunyikan oleh Allah SWT. Tujuannya apa tuan-tuan? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maksudnya, pasti aku laksanakan supaya aku dapat balas setiap individu sesuai dengan amal yang dikerjakan. Dulu kan kita dah bincang dengan surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, maka akan dibalas. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun, ia akan dibalas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah dia yang dikehendaki Allah, ditujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dapat dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya. Kalaulah hari kiamat ni telah diberitahu tuan-tuan kepada manusia, maka hidup ni akan jadi satu benda yang membosankan. Kenapa tuan-tuan? Tiap hari kita dengar perompakan berlaku, maksiat berlaku, pembunuhan berlaku. Kenapa? Kerana pembunuh, perompak, pencuri ni semua melakukan habis-habisan. Dia tahu kiamat berlaku lagi 5 bulan contohnya. Dia buat jahat 4 bulan setengah, tinggal 2 minggu masing-masing penuh maksiat lah tuan-tuan. Jadi itu tujuannya Allah SWT nak kita faham bahawa aku menyembunyikan keadaan ni. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan boleh memiliki kamus yang namanya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz. Kamus kedua, kamus yang baik tuan-tuan untuk kita membaca Al-Quran Karim, menggambarkan dekat, hampir terjadinya satu benda yang diberitakan. Dengan demikian, apa yang diberitakan tu belum ataupun lama lagi terjadi, maka semua orang akan takut. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, janganlah kita pandang kada ya kadu ni makna dekat sangat. Macam kita biasa menggunakan bahasa, hampir-hampir dia jatuh, sebaik saya selamatkan. Hampir-hampir budak tu tenggelam, masih baik ada orang yang cuba selamatkan. Jadi itu maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tuan-tuan nak faham kiamat ni, ambillah, bacalah buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat. Buku Kiamat Sudah Dekat ni mengumpulkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, kupasan para ulama muhadithin, mufassirin, fuqaha, dan ini merupakan satu tesis peringkat masters kalau tidak silap saya. Buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, insya-Allah kita faham, oleh pustaka Ibn Kathir. Dan penyenaraiannya, penjelasannya, kupasannya masya-Allah sangat menarik sekali, kerana kajian ini dibuat peringkat postgrad. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi maksudnya aku hampir saja menyembunyikan, mengandungi bahawa dia ni tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun. Ada setengah ulama pula yang mengatakan bahawa kada ini sebagai sisipan yang membawa makna penguatan, taukid. Dia tidak diterjemahkan sebagai hampir. Jadi maksud akadu ukhfiha ni maknanya pengukuhan, aku tidak menunjukkan kepada siapa, aku tidak menjelaskan kepada siapa, aku menyembunyikannya sehingga dia datang. Tuan-tuan yang dimuliakan, ada yang pendapat bahawa hamzah yang terdapat pada perkataan ukhfiha berfungsi sebagai penafian, penghilangan. Sehingga kata ukhfiha ni bukan bererti merahsiakan atau menyembunyikan, tapi makna menghilangkan kerahsiaan, kerana tak ada siapa pun dapat mengetahui. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian, pendapat ketiga mengatakan bahawa maksud sini aku hampir saja merahsiakan dan tidak membicarakan lagi persoalan kiamat, kerana membicarakan ataupun tidak tak beri apa-apa manfaat kepada orang-orang kafir. Kerana lagi dia beritahu, lagi dia mengejek. Macam sa'ah, bila kiamat tu berlaku, lagi dia nak mempelicihkan, memainkan Muhammad SAW. Jadi manfaatnya kurang. Beritahu ke tak beritahu kan, tetap akan dapat cemohan daripada golongan kufar ini. Ini merupakan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir.
Jadi apa pun makna yang terpilih di sini, tuan-tuan, yang jelas pasti bahawa pengetahuan manusia tentang hari tersebut sangatlah terbatas. Itu pun hanya berdasarkan kepada informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari kiamat ni merupakan satu perkara gaibiat. Perlulah disedari seperti yang ditulis oleh Syekh Qutb, bahawa gaib adalah satu benda yang sangat diperlukan oleh manusia, yang memang timbul dalam rasa di manusia. Perasaan tersebut memang ada. Kalaulah semua benda ini terbuka, diketahui, maka terhentilah aktiviti manusia ni dan semua hidup akan jadi membosankan, tuan-tuan. Manusia tidak lagi takut untuk melakukan kejahatan. Manusia tidak akan lagi takut untuk melakukan maksiat, kerana dia tahu hari kiamat belum lagi sampai. Sama juga dengan kematian. Kalau kematian itu dia juga beritahu, maka semua manusia buat maksiat sampai habisan. Dia tahu nanti dia tinggal setengah hari lagi, dia bertaubat lah, dia pergi ke masjid lah, dia kata nak mati dalam masjid. Maka tuan-tuan yang berhati dan dikasih Allah sekalian, kerana itu dia sentiasa jadi satu rahsia. Dan kerahsiaannya saja yang menjadi benteng kepada manusia daripada melakukan perkara yang derhaka kepada Allah SWT. Kejahilannya ataupun tidak tahunya terhadap hari kiamat itu menyebabkan dia makin waspada, dia mempersiapkan diri dengan amal saleh. Ini selari dengan maksud hadis Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wasyaqiyyu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang berakal, yang saleh, dia mengendalikan nafsunya, dia menghitung dirinya, dia melakukan segala amalan, dilihat bagaimana akaunnya ke akhirat nanti. Tapi orang yang lemah, orang yang derhaka kepada Allah SWT ni, dhaif ni, orang yang lemah, yang canguk ini, kehidupannya mengikut hawa nafsu, dan kemudian dia mengharap kepada Allah SWT pengampunan. Hadis ini, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, merupakan hadis Tirmizi, menerusi sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian datang ayat yang berikut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu wa tarda. Maka sekali-kali janganlah engkau palingkan darinya oleh orang yang tidak percaya kepada kiamat dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga kehidupan engkau pun menjadi binasa. Ayat ini memberi pada kita maklumat, sebenarnya siapa pun yang berakal tidak akan menolak kewajipan hari kiamat ni akan berlaku. Kerana akal manusia yang sihat tetap akan mengatakan bahawa kiamat ni pasti berlaku. Kalau tak, takkanlah manusia buat jahat yang lepas di dunia pada hari lepas begitu saja. Di mana keadilan, di mana fitrah? Fitrah akan mengatakan kamu lepas di sini tapi tak selamat di sana, tuan-tuan. Setiap manusia akan merasakan seperti itu. Bahkan orang yang lepas di dunia ini pun akan dihantui oleh rasa bimbang dalam diri itu bahawa dia akan dibalas oleh Allah. Ini namanya fitrah. Siapa saja. Itu sebab antara bahasa psikologi yang sangat ditakuti, your heart knows better, kan, tuan-tuan? Hati kamu lebih tahu. Kata begitu kepada orang yang buat masalah, dia lepas, dia akan rasa, memanglah aku akan kena juga satu masa nanti. Tak di sini, di sana, tuan-tuan. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kami tangguhkan perkara tersebut kepada hari yang terbeliak biji mata menghadapi kesusahan pada hari tersebut nanti. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan dan kuliah akan datang. Semoga Allah beri kepada kita manfaat, kefahaman terhadap apa yang dibincangkan ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.